Pendahuluan isu sadar diri pelajar IPT masalah kewangan. Masalah kewangan adalah salah satu isu utama pelajar dalam menjalani kehidupan sebagai penuntut institusi pengajian tinggi awam IPTA. Kebanyakan pelajar tidak tahu bagaimana untuk menguruskan perbelanjaan mereka dengan baik, terutama pelajar satu yang baru sahaja melangkah masuk dari alam sekolah ke alam universiti. Pada peringkat IPTA, bukan sahaja kewangan, malah banyak aspek lagi yang perlu diuruskan seperti penglibatan akademik dan penyediaan keperluan harian. Walaupun mendapat pinjaman pendidikan, wang itu tidak mencukupi kerana baki yang tinggal setelah ditolak yuran pengajian dan penginapan adalah terlalu sedikit, sedangkan dirinya memerlukan antara RM300 hingga RM400 sebulan bagi menampung perbelanjaan. Oleh itu, dalam hal ini ia merupakan cabaran pelajar untuk menghadapinya dengan lebih matang. Seterusnya ialah punca peningkatan kos sara hidup pelajar IPT. Maksud peningkatan kos sara hidup ialah kenaikan harga komoditi yang menyebabkan kepada kenaikan kos sara hidup secara langsung yang menyebabkan pengguna membayar lebih banyak untuk keperluan. Contohnya makanan, elektrik, gas dan sumber pemanasan. Antara punca kenaikan kos sara hidup ialah kos sara hidup yang tinggi. Pelajar yang menginap di luar kampus harus membayar pembayaran rumah sewa setiap bulan walaupun mahal atau murah. Harga rumah sewa yang berdekatan selalunya dikenakan pembayaran yang tinggi setiap bulan. Pelajar harus menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam dari rumah sewa ke kampus dan mempunyai urusan di luar seperti membeli barang atau makanan. Pelajar menggunakan pengangkutan awam seperti Grab, Maxim atau Maika. Namun, kos untuk perkhidmatan pengangkutan berdasarkan jarak antara rumah dan kampus. Pelajar IPT juga harus membelanjakan wang untuk membeli makanan setiap hari. Bahkan, sesetengah pelajar yang tinggal di rumah sewa juga harus mengeluarkan duit untuk kegunaan dapur. Pelajar IPT semestinya membelanja duit untuk membeli buku rujukan dan fotostat untuk digunakan sebagai nota. Punca seterusnya ialah duit dihabiskan untuk gaya hidup. Pelajar IPT yang menghadapi kos sara hidup yang tinggi bukan disebabkan tekanan hidup, malah disebabkan oleh pilihan diri sendiri. Sesetengah pelajar IPT, khususnya yang belajar di bandar, akan tersalah langkah dalam kehidupan yang berbelanja mengikut keperluan mewah seperti barangan berjenama, memilih gaya hidup yang di luar kemampuan diri sendiri dan terikut dengan pengaruh kawan yang tidak bersonono. Ada juga pelajar yang makan atau minum di tempat yang mahal dan viral. Ada juga pelajar IPT yang membelanjakan duit untuk membeli telefon pintar baru dan terkini untuk setiap semester apabila mereka diberikan baki duit pinjaman PTPTN. Selain itu, segelintir pelajar yang akan bercuti untuk setiap semester. Apabila tiba cuti semester, ada mahasiswa yang menghabiskan cuti dengan bercuti di destinasi menarik sama ada dalam atau luar negara menggunakan duit pinjaman atau beasiswa. Akhir sekali, pelajar tidak pandai menguruskan dan merancang perbelanjaan wang. Dalam usia yang muda dan baru yang mengenal dunia, kebanyakan mahasiswa tidak pandai untuk merancang dan menguruskan kegunaan wang sendiri. Hal ini menyebabkan puncanya kenapa mereka berbelanja melebihi yang sepatutnya. Seterusnya saya akan membincangkan tentang langkah-langkah bagi mengatasi kos sara hidup pelajar, iaitu masalah kewangan. Langkah pertama adalah bezakan keperluan dan kehendak, iaitu dua perkara inilah yang mahasiswa selalu gagal bezakan sehingga menyebabkan mereka diruntun masalah ekonomi yang serius. Keperluan ni merupakan sesuatu yang sangat kita perlu, manakala kehendak adalah sesuatu yang kita inginkan. Kita tidak akan diruntuh masalah sekiranya kehendak ini tidak dipenuhi. Sebagai contoh, macam pada zaman ni penggunaan telefon pintar ni sangat penting dalam kehidupan mahasiswa. Setiap informasi atau macam pengumuman akan dimaklumkan oleh pensyarah menggunakan aplikasi WhatsApp dalam telefon pintar ni. Dalam situasi ini, telefon pintar ni sudah menjadi keperluan di mana macam mahasiswa ni memang perlu memerlukannya. Kehendak di sini pula macam jenama telefon pintar tersebut. Sebagai contoh, macam telefon pintar iPhone yang pelajar-pelajar ingin mengikut trend-trend masa kini, sebagai itu. Langkah seterusnya adalah membeli belah dengan bijak, iaitu membeli belah memang menjadi kegilaan remaja pada masa kini, terutamanya sekali golongan perempuan. Tidak salah sebarang mahasiswa ni untuk membeli belah, terutamanya sekali barang yang memang diperlukan.
Perkara yang salahnya ialah macam membeli belah mengikut nafsu atau tidak membandingkan harga terlebih dahulu. Harga tidak menjaminkan kualiti sesuatu barang. Sebagai contoh, terdapat banyak barang yang murah tetapi kualitinya yang baik malah tidak rosak sehingga macam bertahun-tahun juga. Barangan seperti inilah yang mahasiswa sepatutnya beli. Tidak dapat dinafikan bahawa terdapat setengah mahasiswa ni yang sangat mementingkan barang berjenama. Namun juga ramai di antara mahasiswa yang tidak memakai barangan terpakai juga kerana bagi mereka barang-barang yang terpakai ni tidak mengikut trend diorang. Seterusnya macam membuat persediaan awal ni boleh membantu membeli belah dengan bijak sebagai membuat senarai keperluan sebelum membuat sesuatu pembelian. Keadaan ni sangat membantu dalam penggunaan wang tanpa meminta duit macam daripada ibu bapa kita, begitu. Langkah seterusnya adalah menjimatkan kos dari segi makanan, iaitu hidup sebagai penuntut universiti ni sememangnya memerlukan kita untuk makan di luar. Jarang sekali bagi mahasiswa untuk masak sendiri atas pelbagai sebab. Makanan di kedai sebenarnya memerlukan lebih banyak kos berbanding masak sendiri. Oleh sebab itu, mahasiswa perlulah masak sendiri berbanding makan di luar. Kecuali jika mereka macam terlalu sibuk dengan tugasan sebagai assignment, kalau nak belajar untuk final exam, barulah diorang boleh ke kedai makan. Dengan ini, sedikit sebanyak duit dapat dijimatkan oleh mahasiswa juga. Langkah seterusnya adalah melancong cara backpackers, iaitu macam apabila datangnya cuti semester, mahasiswa ni memikirkan untuk pergi melancong bagi melepaskan stres belajar sepanjang di IPT ni. Tidak menjadi kesalahan untuk pergi melancong. Dalam fikiran masyarakat kita ni, melancong sememangnya memerlukan kos yang tinggi. Tidak perlu risau tentang masalah itu. Melancong dengan cara yang backpackers ni, mahasiswa ni tidak perlu hotel mewah, restoran mewah untuk melancong. Mereka juga lebih penting adalah macam setiap detik perjalanan semasa melancong tu diorang dapat melancong dengan selesa, selamat, begitu. Lepas tu pelajar juga boleh berkongsi kereta dan menaiki pengangkutan awam merupakan cara untuk meminimumkan kesan kenaikan harga petrol dalam perjalanan tersebut. Langkah yang akhir adalah mengurangkan kos pembelian bahan pembelajaran, iaitu pelajar boleh je membuat salinan daripada buku-buku yang dipinjam daripada perpustakaan universiti bagi menjimatkan kos. Sebagai contoh, jika kita beli buku-buku yang daripada pensyarah, dia memang mahal, terutamanya dia macam sebagai contoh buku jurusan-jurusan kita adalah lebih daripada RM50. Jika kalau begitu, kebanyakan buku tu boleh kita gunakan untuk daripada perpustakaan. Jadi ini dapat mengurangkan kos pembelian bahan pembelajaran. Selain itu, pelajar juga boleh membeli bahan pembelajaran di bilangan kedai yang disenaraikan dalam kad diskaun siswa Satu Malaysia yang diperkenalkan pada 2012 supaya ini dapat membantu mengurangkan beban siswa dalam menghadapi kenaikan kos sara hidup. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, sumber yang digunakan untuk mendapat ilmu bagi mengenal pasti punca dan langkah untuk mengatasi isu tersebut. Sumber pertama adalah sumber daripada jurnal, dipetik daripada jurnal yang berkaitan iaitu kajian kes di Kolej Pendidikan Antarabangsa INTEC. Ditulis oleh Amir Ashraf, Rubaiyah Yaakob, Muhammad Hafizuddin dan Roziana Bahrain. Jurnal yang bertajuk Indeks Sara Hidup Pelajar. Sumber kedua adalah sumber daripada artikel. Artikel pertama dipetik daripada Akhbar Utusan Borneo Online yang bertajuk Pelajar IPT lakukan pelbagai cara atasi kenaikan kos sara hidup, dan artikel kedua bersumber dari Astro Awani. Artikel ditulis oleh Madiha Abdullah yang bertajuk Isu Sara Diri Pelajar IPT. Sumber terakhir adalah sumber daripada soal seli di atas talian. Sub-soalan berbentuk terbuka. Soalan ini diedarkan melalui aplikasi WhatsApp, terbahagi kepada dua bahagian dan soalannya jenis tertutup. Seterusnya, menilai kebolehpercayaan sumber-sumber tersebut dan kaedah pemerolehan ilmu yang digunakan. Yang pertama,
Penilaian dari sumber akhbar utusan Borneo Online iaitu mengatakan bahawa pelajar IPT ramai mencari solusi bagi menampung kos sara hidup seharian dengan memilih untuk bekerja sambilan bagi mendapat pendapatan tambahan selain daripada pinjaman. Dan seterusnya, dalam artikel Astro Awami juga mengatakan perkara yang sama dan terdapat sedikit iaitu pelajar IPT juga mesti bersuara dan menyalurkan pendapat kepada Kementerian Pendidikan Indonesia agar masalah ini dapat meringankan sedikit beban pelajar. Sumber-sumber ini menilai kebolehpercayaan sumber-sumber ini kerana kedua-dua akhbar artikel ini mengatakan benda yang sama dan perkara yang sama, iaitu pelajar mencari alternatif lain untuk tambah wang sangsi mereka kerana kos sara hidup yang tinggi di universiti. Seterusnya adalah penilaian dari jurnal Indeks Sara Hidup Pelajar, iaitu mengatakan juga dalam jurnal itu bahawa ada juga pelajar dan majoriti daripada pelajar iaitu 90% mendapat semua pendapatan mereka daripada ibu bapa selain dari pendapatan bekerja sambilan dan juga pinjaman daripada kerajaan negeri dan juga swasta. Yang kedua, ini menunjukkan bahawa semua pelajar memperolehi pendapatan yang sampingan berbeza setiap individu kerana bagi pelajar yang cemerlang, mereka mungkin mendapat beasiswa daripada kerajaan, yayasan negeri, organisasi swasta. Dan akhir sekali bagi saya bagi penilaian kebolehpercayaan sumber-sumber ini adalah dalam indeks sara hidup pelajar ni, jurnal ini juga mengatakan pelajar perlu membuat persediaan yang rampung dalam memutuskan kewangan demi untuk tidak berbelanja melebihi hak yang mampu. Dan berbelanjalah dengan berhemat mengikut keperluan dan kehendak masing-masing, mengikut kemampuan kewangan dalam berbelanja. Itu saja bagi saya. Terima kasih. Seterusnya, justifikasi dan rasional bagi sumber dan kaedah yang dipilih. Justifikasi dan rasional bagi sumber ialah kajian yang lebih teliti dan sumber maklumat yang boleh dipercayai. Rasional bagi pemilihan kaedah pula lebih mudah membuat penilaian dan maklumat yang mudah diakses. Seperti yang saya katakan tadi, rasional pemilihan sumber yang pertama ialah kajian yang lebih teliti. Kerana ini kerana penyelidik jurnal hanya fokus pada skop kajian sahaja dan kajian dijalankan dengan lebih mendalam melalui metodologi dan hipotesis tertentu. Hal ini kerana jurnal mempunyai satu tajuk dan metodologi yang akan digunakan dan juga hipotesis yang akan digunakan untuk mendapatkan maklumat yang baru. Seterusnya, sumber maklumat yang boleh dipercayai. Sebagai contoh, artikel berita yang diterbitkan perlu melalui proses tapisan kandungan yang telah ditetapkan oleh pihak tertentu. Tapisan ini bertujuan untuk memastikan kandungan yang diterbitkan adalah berkualiti dan tidak menyentuh sensitiviti mana-mana pihak. Seterusnya, justifikasi dan rasional pemilihan kaedah yang dipilih ialah lebih mudah membuat penilaian. Seperti contoh, kaedah pemerhatian yang digunakan dapat membuat satu kesimpulan daripada topik. Sebagai contoh, kami memerhatikan sumber-sumber kami dan membuat satu kesimpulan untuk dijadikan isi kandungan dalam isu kami. Sebagai contoh, pelajar yang ingin mendapat wang tambahan perlu memikirkan inisiatif lain. Inisiatif yang kami maksudkan di sini adalah dengan pelajar boleh mencari kerja separuh waktu untuk mendapatkan wang tambahan. Seterusnya, maklumat yang mudah diakses. Kaedah pemulihan ilmu melalui siaran internet adalah lebih mudah dan pantas, iaitu kaedah kami yang kami gunakan iaitu cara internet, dan kepelbagaian maklumat dalam internet membolehkan kajian ini dijalankan dengan lebih mendalam. Kesimpulannya, isu sara diri dalam kalangan pelajar IPT adalah salah satu isu di mana kebanyakan pelajar mengalami sekurang-kurangnya sekali dalam menjalani kehidupan sebagai penuntut institut pengajaran tinggi. Pelajar IPT perlulah bijak dalam pengurusan kewangan untuk menstabilkan status kewangan mereka, meningkatkan keyakinan diri dan juga untuk mengelakkan hutang. Sumber-sumber seperti jurnal, artikel dan soal selidik atas talian telah digunakan dalam kajian ini untuk mengenal pasti punca dan langkah untuk mengatasi isu tersebut. Berdasarkan hasil kajian ini, kebanyakan masalah kewangan hanya berpunca daripada kos sara hidup yang tinggi, gaya hidup pelajar dan juga mereka kurang bijak dalam menguruskan dan merancang perbelanjaan wang. Oleh itu, pelajar IPT perlulah mengambil langkah yang sesuai untuk mengatasi isu ini. Sebagai contohnya, pelajar IPT boleh memberi keutamaan untuk membuat perbelanjaan terhadap barang keperluan, menjimatkan kos dari segi makanan dan perbelanjaan lain. Dengan ini, pelajar IPT boleh menguruskan kewangan dengan bijak dan betul supaya mereka dapat menjimatkan wang untuk kegunaan masa depan.